Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syamsiah Muhammad, Ahli Jawatan Kuasa Penasihat Ibadat Haji Tabung Haji JAKIM. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Setiap tahun pada musim haji, umat Islam dari pelosok alam akan menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadat haji. Namun, pada tahun 1441 Hijrah, bersamaan 2020 Masihi, Allah telah mentakdirkan seluruh dunia dilanda wabak COVID-19 dan keadaan ini telah mendorong pihak kerajaan Malaysia menangguhkan haji pada tahun berkenaan. Meskipun banyak negara menangguhkan haji pada tahun 1441 Hijrah, tetapi pihak kerajaan Arab Saudi tetap membuka peluang kepada mereka yang terpilih untuk mengerjakan haji pada tahun berkenaan. Pelaksanaan haji pada tahun 1441 Hijrah dilakukan dengan prosedur yang amat ketat oleh pihak berkuasa Arab Saudi demi memastikan jemaah haji yang terlibat selamat daripada jangkitan COVID-19. Berdasarkan kepada maklumat yang diterima berkenaan pelaksanaan haji pada tahun 1441 Hijrah, ada beberapa perkara yang perlu dilihat dan diteliti dari aspek hukum agar ia menjadi panduan kepada semua pihak termasuk jemaah haji sekiranya wabak ini berterusan dalam jangka masa yang lama. Berniat ihram merupakan rukun haji yang pertama. Jemaah haji yang tidak berniat haji, maka hajinya tidak akan sah. Niat ini boleh dilakukan sama ada secara mutlak iaitu tanpa syarat ataupun secara bersyarat. Berdasarkan resolusi muzakarah haji, dinyatakan bahawa niat bersyarat tidak digalakkan, yakni dilarang keras dalam melaksanakan haji kerana dibimbangi tidak mendapat haji pada tahun tersebut. Walau bagaimanapun, dalam resolusi muzakarah haji, peringkat kebangsaan kali ke-37 dinyatakan bahawa niat haji bersyarat hanya digalakkan dalam musim wabak bagi mengelak daripada dikenakan dam ihsar jika dihalang oleh pihak berkuasa untuk meneruskan ibadat haji. Apabila terhalang dan tidak dapat meneruskan ibadat haji, jemaah haji akan kekal berada dalam ihram haji. Jadi, untuk keluar daripada ihram haji ini, jemaah haji hendaklah bertahallul ihsar. Mari kita perhatikan contoh lafaz haji bersyarat pada musim wabak. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihramlah aku dengannya kerana Allah Ta'ala dan sekiranya aku dijangkiti COVID-19 atau dihalang oleh pihak berkuasa, maka aku akan bertahallul. Jemaah haji hendaklah menggunakan perkataan aku akan bertahallul dan bukannya aku menjadi halal bagi mengelak daripada berlakunya luput haji. Berniat di miqat yang telah ditetapkan oleh syarak adalah wajib haji. Menurut mazhab Syafi'i, mana-mana orang yang melepasi miqat sedangkan dia berkehendak iaitu ada keinginan untuk melakukan haji atau umrah, dia wajib kembali ke miqat asal yang dilepasinya atau miqat yang sama jaraknya jika tiada keuzuran yang menghalangnya untuk berbuat demikian. Dam tidak dikenakan jika dia kembali semula ke miqat asal yang dilepasinya atau yang sama jaraknya untuk berniat ihram dari situ jika dia belum berniat ihram lagi.
Begitu juga dam tidak dikenakan jika dia kembali semula ke mikot asal atau mana-mana mikot yang sama jaraknya, walaupun setelah berihram dengan syarat dia belum melakukan tawaf atau belum melakukan mana-mana kerja haji atau umrah. Namun, jika jemaah haji ada keuzuran untuk kembali semula ke mikot asal atau sama jarak dengannya, mana-mana jemaah haji yang berada di tanah haram Makkah ketika itu boleh berniat di tanah haram tersebut dan niatnya tetap sah, tetapi dia dikenakan dam, iaitu dam tertib dan takdir. Mana-mana jemaah haji yang tidak niat bersyarat dan kemudiannya terhalang daripada meneruskan ibadat haji setelah dia berniat ihram, sama ada halangan tersebut menyebabkan dia terhalang daripada melakukan rukun haji, iaitu sama ada dihalang daripada wukuf di Arafah sahaja atau dihalang daripada tawaf dan sa'i sahaja, atau dihalang daripada ketiga-tiga rukun haji tersebut, atau dihalang daripada melakukan wajib haji seperti lontaran di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah, yang mana ia boleh menyebabkan jemaah haji tersebut kekal berada dalam ihram haji jika tidak bertahlul ihsar. Jadi dalam situasi ini dia dibolehkan untuk bertahlul ihsar di tempat berlakunya halangan tersebut agar dia boleh keluar daripada ikatan ihram dan bebas daripada larangan ihram. Pelaksanaan dam ihsar ini adalah sebagaimana berikut. Dia hendaklah menyembelih seekor kambing atau kibas atau satu bahagian daripada lembu atau unta di tempat ia ditahan dengan niat bertahallul, iaitu niat untuk keluar daripada ihram haji. Seterusnya diikuti dengan bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut atau bercukur dengan niat bertahallul. Sekiranya dia tidak mampu menyembelih seekor kambing atau satu bahagian daripada lembu atau unta, dia hendaklah membeli makanan dengan nilaian seekor kambing dan membahagikannya kepada fakir miskin di tempat ia ditahan ihsar. Seterusnya, dia bergunting atau bercukur dengan niat bertahallul. Seandainya dia juga tidak mampu untuk membeli makanan dengan nilai seekor kambing, maka dia hendaklah berpuasa mengikut bilangan cupak makanan yang boleh dibeli dengan nilai seekor kambing, di mana satu cupak menyamai 1 hari puasa. Untuk yang ketiga ini, jemaah haji bertahallul daripada ihramnya dengan cara bergunting atau bercukur bersekali dengan niat bertahallul tanpa perlu memulakannya dengan puasa. Ini kerana satu kesulitan bagi jemaah haji untuk menanggung larangan ihram jika diwajibkan untuk selesaikan puasa terlebih dahulu kerana bilangan yang begitu banyak. Namun jemaah haji hendaklah beringat agar tidak terburu-buru untuk bertahallul ihsar sekiranya diketahui atau ada jangkaan bahawa halangan tersebut akan hilang sebelum tamatnya tempoh pelaksanaan rukun dan wajib haji yang ada tempoh masa tertentu seperti wukuf yang mana waktunya bermula setelah gelincir matahari pada 9 Zulhijjah dan berakhir apabila terbit fajar pada 10 Zulhijjah.
Begitu juga melontar Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah yang mana waktunya bermula selepas masuk separuh malam 10 Zulhijjah sehingga tenggelam matahari pada 13 Zulhijjah. Demikian juga jika dihalang daripada melakukan tawaf dan sa'i, sekiranya ada harapan, halangan ataupun sekatan itu berakhir sebelum tarikh pulang ke tanah air, maka jemaah haji hendaklah menunggu dan tidak bersegera bertahallul ihsar agar dia ada ruang untuk melaksanakannya apabila dibuka nanti. Andainya masa sangat suntuk dan waktu wukuf sudah hampir luput, jemaah haji hendaklah bersegera, wajib dia bersegera bertahallul ihsar agar dia tidak terjatuh dalam situasi yang amat sukar dan berat, iaitu luput wukuf di Arafah. Ini kerana jika keadaan demikian berlaku, maka pertamanya jemaah haji wajib mengqada haji tersebut, sama ada haji itu haji wajib ataupun haji sunat, dengan segera pada tahun berikutnya, melainkan jika ada keuzuran. Kedua, dia juga wajib membayar dam luput wukuf, iaitu dam tertib dan takdir yang akan dilaksanakan semasa dia mengerjakan haji qada berkenaan. Dan yang ketiga, dia juga wajib membayar dam ihsar sekiranya dia juga terhalang daripada mengerjakan tawaf dan sa'i, kerana dalam situasi ini dia tidak dapat bertahallul daripada ihram hajinya dengan melakukan umrah fawad, iaitu menyempurnakan kerja-kerja umrah setelah luput wukuf di Arafah. Dam ihsar ini wajib dilakukannya bagi membolehkannya keluar daripada ikatan ihram haji, iaitu dia menjadi halal dan bebas daripada larangan ihram. Jika jemaah haji yang terhalang telah bertahallul ihsar dalam situasi tidak membabitkan luput wukuf di Arafah, sama ada dia bertahallul ihsar sebelum berwukuf atau bertahallul selepas sempat berwukuf, dan hajinya adalah haji sunat, maka dia tidak wajib qada. Namun sekiranya haji itu haji wajib, maka ia juga tidak wajib diqada mengikut pandangan Al-Mazhabus Sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Hajj wal Umrah. Dalam hal ini, ia tertakluk kepada status kewajipan haji yang dilaksanakan oleh jemaah haji berkenaan. Pertama, sekiranya kewajipan haji itu telah tetap, yakni mustaqir, maka kewajipan haji itu kekal dalam zimmahnya sebagaimana sebelumnya. Sebagai contoh, orang yang sudah cukup syarat istita'ah pada tahun sebelumnya dan dia menangguhkan penunaian haji pada tahun berikutnya, maka pada tahun dia tunaikan haji tersebut berlaku ihsar terhadapnya, maka kewajipan haji tersebut masih kekal dalam zimmahnya. Termasuk juga orang dalam kategori ini ialah orang yang tunaikan haji qada kerana hajinya rosak misalnya, dan orang yang tunaikan haji nazar. Kedua, sekiranya kewajipan haji itu belum mustaqir lagi, maka tidak wajib haji ke atasnya, melainkan jika cukup syarat-syarat istita'ah selepas itu. Sebagai contoh, kewajipan hajinya jatuh pada tahun 1442 Hijrah dan dia pergi menunaikan haji pada tahun tersebut,
apabila dia dihalang daripada menunaikan haji pada tahun berkenaan, maka gugurlah kewajipan haji tersebut, iaitu gugur daripada zimmahnya. Walau bagaimanapun, jika pada tahun-tahun akan datang syarat-syarat istitaah cukup kembali, maka haji itu menjadi wajib kembali ke atasnya. Dalam mazhab Syafi'i, jemaah wanita dilarang menutup muka semasa berada dalam ihram. Walau bagaimanapun, jika ada keperluan seperti untuk mengelak fitnah yang timbul, ekoran lelaki melihat wajahnya, harus bagi wanita berkenaan menutup mukanya. Tetapi dia tetap dikenakan dam. Berasaskan kepada pandangan ini, jemaah haji wanita diharuskan untuk memakai mask jika ada keperluan untuk menjaga kesihatannya, dan dia dikenakan dam. Dam yang dikenakan adalah dam takhir dan takdir, dan ianya hanya sekali sahaja dalam tempoh satu ihram. Dalam resolusi Muzakarah Haji Kebangsaan kali ke-37 dinyatakan bahawa semasa wabak, pemakaian pelitup muka yang diarahkan oleh pihak berkuasa ketika dalam ihram adalah diharuskan dan tidak dikenakan dam serta tidak berdosa. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira bahawa pemakaian mask adalah salah satu cara untuk mencegah wabak, dan mencegah wabak yang membahayakan kesihatan adalah tuntutan syarak, dan ianya selari dengan maqasid syariah yang menuntut pemeliharaan nyawa. Resolusi ini selaras dengan keputusan atau fatwa yang dikeluarkan oleh Dar Ifta Mesir yang bertarikh 29 Julai 2020 yang menyatakan bahawa pemakaian mask kerana keperluan kesihatan untuk mengelak daripada jangkitan adalah diharuskan dan tidak dikenakan dam. Ini kerana mask tidaklah termasuk dalam kategori suatu yang digunakan untuk menutup muka. Dar Ifta Mesir ini bersandarkan kepada pandangan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni yang menyebut bahawa wanita dalam ihram hanya dilarang memakai burqa dan niqab dan apa-apa yang pada kebiasaannya digunakan untuk menutup muka. Begitu juga muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-89 juga memutuskan bahawa mencegah penularan wabak yang boleh membahayakan nyawa dan kesihatan semasa menunaikan ibadah haji atau umrah amat dituntut oleh Islam. Oleh itu, dalam keadaan di mana sesuatu penyakit itu telah menjadi wabak, Islam memberi pengecualian dan kelonggaran kepada para jemaah untuk menutup sebahagian muka walaupun ia merupakan perkara yang dilarang semasa menunaikan ibadah haji atau umrah. Memakai wangi-wangian merupakan salah satu daripada larangan ihram. Pada musim wabak COVID-19, ada keperluan untuk memakai sanitizer sebagai salah satu langkah bagi mengelak daripada jangkitan. Tiada masalah dari segi pemakaian sanitizer yang tidak berbau wangi. Namun, jika sanitizer tersebut berbau wangi, jemaah haji tidak akan dikenakan dam dengan syarat niat semasa menggunakannya adalah untuk tujuan kesihatan semata-mata
dan bukannya untuk berwangi-wangian. Ini bermakna jika niatnya adalah untuk berwangi-wangian atau untuk menikmati wangian pada sanitizer tersebut, maka dam akan dikenakan. Ianya selari dengan penggunaan ubat gigi, sabun, shampoo dan minyak angin yang berbau wangi kerana penggunaannya adalah atas tujuan kebersihan dan kesihatan. Walau bagaimanapun, jemaah haji digalakkan agar memakai sanitizer yang tidak berbau wangi sebagai langkah berhati-hati. Pelindung muka adalah suatu yang biasanya bersifat luksina dan dipakai pada musim wabak sebagai salah satu langkah untuk menjaga kesihatan dan keselamatan pemakainya daripada dijangkiti wabak berkenaan. Dalam perbahasan fuqaha, ada dinyatakan bahawa wanita yang memakai niqab tetapi kain niqab tersebut tidak melekat pada muka atau wajahnya, iaitu ada jarak antara kain dan mukanya, maka ia diharuskan dan tidak dikenakan dam. Sebagai contoh, dia memakai topi terlebih dahulu, kemudian meletakkan kain di atas topi berkenaan sehingga kain tersebut terjurai ke bawah tanpa melekat pada mukanya. Oleh itu, pemakaian face shield atau pelindung muka oleh jemaah haji wanita tidak akan dikira sebagai menutup muka sekiranya ia tidak melekat pada mukanya. Oleh itu, ia diharuskan dan tidak akan dikenakan dam. Dalam mazhab Syafi'i, tawaf wada' adalah wajib mengikut pandangan yang asah. Jika ditinggalkan, akan dikenakan dam tertib dan takdir. Walau bagaimanapun, ada beberapa keunzuran yang dibolehkan seseorang itu untuk tidak melakukan tawaf wada'. Antaranya orang yang dipaksa meninggalkan tawaf kerana kes kecemasan, kes darurat atau terdesak. Oleh itu, jika berlaku keadaan di mana jemaah haji dihalang daripada mengerjakan tawaf wada' pada musim wabak, mereka juga boleh dikecualikan daripada mengerjakan tawaf wada' kerana dia termasuk dalam kategori orang yang dipaksa meninggalkan tawaf wada' dan tiada dam dikenakan ke atasnya.